Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-647 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi, kita akan sama-sama menghayati daripada kalamullah, daripada Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan kita dapat menjalani kehidupan seperti mana yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih Azaz, terima kasih ahlan-ahlan di FB pula. Ahlan-ahlan Zimadun, Kamiza Muhammad Amil, Yaya Lia, Perindu Sepi, Norazia Mukhtar, As-Sulaimi, Habibah Suib, Zahara Alias, Zuraida Siddiq, Wagina Sikun, kemudian Jura Azlin Sufian, Laila Dila Rosa, Aini Osman, dan juga Nur Siah Ismail serta Tuan Nur Rahim Sharif dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan Nurul Ain, kemudian Azaz dan juga kemudian King dan serta Syuk 123, Syuib, Aish serta sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita dah masuk muka surat yang baru. Kita dah masuk juz yang baru. Alhamdulillah, syukur kita dah masuk pada juz yang ke-10. Ayat yang ke-41 daripada surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Mohon sebaik sahabat-sahabat yang ada Al-Quran untuk buka Al-Quran, muka surat 182, juz yang baru, juz yang ke-10, juz yang ke-10, ayat yang ke-41 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Maka seperti biasa kita nak baca dulu. Jom sama-sama kita baca. Buat yang boleh membaca, kalau mungkin ada yang uzur, maka tak perlu membaca. Dan kemudian kita sama-sama perhatikan terjemahan serta ibrah dan pengajaran daripadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Sadaqallahul Azim. Maka ayat yang ke-41, jom kita lihat dulu terjemahan dia. Kita lihat dulu terjemahan sebelum kita lihat kepada ringkasan dan kaitan dengan ayat yang terdahulu. Maka terjemahannya berbunyi, wa'lamu, dan ketahuilah, annama, bahawasanya, apa-apa yang, anna, bahawasanya, sesungguhnya, ma, apa-apa yang, ghanimtum, kamu perolehi sebagai harta rampasan, min syai'in, daripada sesuatu apa pun, fa anna, maka sesungguhnya harta rampasan tersebut, lillahi, adalah untuk Allah, khumusahu, 1/5, walir rasul, dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walidhil qurba, dan untuk ahli keluarga Nabi, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, dan untuk orang-orang yang bermusafir. In kuntum, jika adalah kamu, amantum, benar-benar beriman dan percaya, billahi, kepada Allah, wama, dan jika kamu benar-benar beriman dan percaya kepada apa yang anzalna, telah kami turunkan, ala, ke atas, abdina, hamba kami, yaumal furqan, pada hari peperangan Badar, yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan. Kalau benar-benar percaya pada apa yang berlaku pada Badar, maka kita akan ikut guideline tentang pembahagian harta rampasan perang. Wallahu, dan Allah, ala, atas, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, qadir, maha berkuasa. Itu adalah ringkasan. Itu adalah terjemahan. Apakah ringkasan ayat yang ke-41? Maka ayat yang ke-41, ringkasannya adalah berkenaan tentang cara pembahagian harta rampasan perang yang diperolehi sejurus selepas daripada tamat peperangan. Maka ini adalah ringkasan. Apakah ringkasan ayat 41? Daripada perkataan ghanimtum, kita dah boleh dapat Allah sedang menerangkan cara pembahagian harta rampasan perang yang pada waktu itu diperolehi oleh umat Islam selepas daripada berlakunya peperangan. Maka ini ringkasan ayat 41. Apa pula kaitan ayat 41 dengan ayat sebelumnya? Ayat yang ke-41 dan ayat sebelumnya, kaitannya adalah ketika mana Allah telah mewajibkan perjuangan, peperangan menentang musuh-musuh yang menyerang Islam, musuh-musuh yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dah boleh nampak daripada ayat yang ke-38 hingga ayat 40. Bila Allah mewajibkan untuk berjuang, berperang, mempertahankan agama, mempertahankan kemuliaan Islam, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menyerang Islam, pada waktu itu yang mengangkat senjata memusuhi Islam, maka pasti daripada peperangan terdapatnya harta rampasan. Maka bagaimanakah cara pembahagian harta rampasan? Maka Allah terangkan pada ayat yang ke-41. Maka kita dah selesai terjemahan, kita dah selesai ringkasan dan juga kaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang terdahulu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, mesej yang kita boleh dapat daripada wa'lamu annama ghanimtum min syai'in sampailah kepada hujung ayat yaumal taqal jam'an, itu satu mesej di mana Allah menerangkan tentang pembahagian harta rampasan perang. Saya minta maaf sesemua sikit. Allah. Bismillah.
Maka firman Allah, jom kita ambil pengajaran. Firman Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, anna bahawa ma apa-apa yang ghanimtum kamu perolehi berupa harta rampasan perang, min syai'in sesuatu apa pun, maka pembahagiannya adalah seperti berikut. Maka daripada sini Al-Quran, pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, Al-Quran sedang menerangkan tentang cara pembahagian ghanimah. Apakah maksud ghanimah? Harta rampasan perang. Di dalam fiqh, di dalam sirah, di dalam hadis, maka harta yang umat Islam perolehi daripada musuh Islam, daripada orang yang menentang Islam, terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil al-ghanimah, ghain, nun, ya, mim dengan ta marbutah, al-ghanimah. Dan yang kedua dipanggil al-fai, iaitu huruf fa, ya dan hamzah, fai'un, fai. Maka ada beza dia. Bila disebut tentang al-ghanimah, maka itu merujuk kepada harta yang diperolehi setelah berlakunya peperangan. Bila berlakunya peperangan, bila berlakunya pada waktu itu mengangkat senjata, maka selepas daripada itu harta yang dapat dipanggil dalam bahasa Arab al-ghanimah, harta rampasan perang. Lalu apa pula yang kedua, al-fai? Al-fai adalah harta yang diperolehi tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Contohnya umat Islam datang, kemudian mereka pilih untuk berdamai, tak nak perang. Maka daripada situ dipanggil al-fai. Al-fai lain, al-ghanimah lain. Yang sedang kita bincangkan adalah tentang al-ghanimah, tentang harta rampasan perang. Maka daripada sini Al-Quran ceritakan tentang detail tentang harta. Dan kalau kita perasan, dan kalaulah kita perasan, maka pada banyak tempat di dalam Al-Quran, Al-Quran bila cerita tentang harta, maka diceritakan tentang detail. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran pada penghujung suratul Baqarah menceritakan tentang hutang berkaitan dengan harta. Di dalam suratul Nisa panjang, Allah menceritakan berkenaan tentang pembahagian harta pusaka. Harta pusaka untuk para waris dan sebagainya. Maka sebenarnya pada ayat ini pun Allah cerita lebih kurang 4 baris berkenaan tentang harta rampasan perang. Sebenarnya pengajaran yang kita boleh dapat adalah harta menjadikan manusia pada waktu itu memerlukan kepada panduan. Sebab setiap manusia suka kepada harta. Maka illa masya Allah, kecuali orang yang Allah pelihara dan jaga. Setiap manusia mudah diuji dengan harta. Setiap manusia pada waktu itu mudah berubah kerana harta. Maka sebab itu bila cerita tentang harta, termasuklah harta rampasan perang, Al-Quran menceritakan detail dalam perkara berkenaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada yang mendoakan, yarhamkallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Minta maaf sesemua sejak semalam. Okey. Maka pengajaran yang pertama, bila Allah sebut tentang wa'lamu annama ghanimtum, maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah Al-Quran setiap kali ketika mana berbicara tentang harta, maka pada waktu itu Al-Quran memberikan penerangan yang jelas, penerangan yang sangat-sangat detail. Peperangan yang jelas dan penerangan yang pada waktu itu sangat-sangat detail. Ketika mana menceritakan tentang pinjaman, ad-dain, maka panjang. Ketika mana menceritakan tentang harta pusaka, panjang lebar. Ketika mana menceritakan tentang harta rampasan perang, pada waktu itu detail. Sebab harta adalah antara ujian untuk manusia. Maka Allah menerangkan detail
tentang cara pelaksanaan, cara pada waktu itu pengurusan, cara pada waktu itu supaya boleh dilakukan yang terbaik pada sesuatu harta tersebut. Maka ini yang pertama. Bukan sekadar harta rampasan perang. Pada banyak harta, Allah ceritakan detail. Dan daripada sini juga pengajaran untuk kita. Apabila kita nak berurusan dengan seseorang daripada sudut urusan harta, maka pada waktu itu kita perlu berhati-hati. Contoh, apabila kita nak bagi pinjaman pada orang, Al-Quran ajar kepada kita untuk faktubuh, untuk tulis pinjaman. Bila nak bayar, berapa banyak pinjaman. Bukan sekadar tulis. Al-Quran suruh pada waktu itu untuk ada saksi, ada bukti dan sebagainya. Sebab dalam pengurusan harta, pada waktu itu Al-Quran sangat mendidik kita, sebab banyak manusia pada waktu itu dia berubah, bahkan berlakunya penyelewengan dan sebagainya daripada sudut urusan harta. Maka firman Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, anna, bahawasanya, ma, apa-apa yang ghanimtum, kamu perolehi berupa harta rampasan perang, min syai'in, pada waktu itu menggambarkan apa pun bilangan dia, sedikit ataupun banyak. Min syai'in pada waktu itu kata para ulama tafsir menunjukkan kepada berapa pun kadar harta rampasan, berapa pun jumlah harta rampasan, banyak ataupun sedikit. Ini adalah cara pembahagian. Wa'lamu annama ghanimtum, daripada perkataan ma, apa-apa yang, daripada perkataan min syai'in, banyak ataupun sedikit, sesuatu apa pun, nak menunjukkan Al-Quran mengambil berat tentang pengurusan harta, supaya pada waktu itu dapat diurus dengan baik. Lagi-lagi kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW sendiri, pada banyak peperangan, harta rampasan pada waktu itu jumlah yang sangat besar. Dalam peperangan Hunain, terlalu banyak harta rampasan. Berpuluh ribu kambing, berbelas ribu unta, berpuluh ribu wang emas, dan pada waktu itu beribu-ribu manusia yang pada waktu itu menjadi harta rampasan perang. Itu pada zaman Nabi. Pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, bila jatuhnya kerajaan Kisra, berapa banyak harta rampasan perang. Bila jatuhnya pada waktu itu dinasti-dinasti yang hebat, pada zaman sahabat dan juga selepas sahabat, maka sebab itu penting untuk Al-Quran menerangkan tentang cara pembahagian harta rampasan perang. Maka daripada perkataan ma, daripada perkataan min syai'in, Al-Quran menggambarkan banyak ataupun sedikit harta rampasan perang, beginilah cara pembahagiannya. Kemudian sama juga pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah daripada perkataan wa'lamu. Wa'lamu walaupun terjemahannya adalah ketahui. Itu terjemahan wa'lamu, ketahuilah. Tetapi makna yang sebenar wa'lamu pada waktu itu menuntun kepada ilmu. Wa'lamu asal kata dasarnya adalah alima, ilmu. Maka Al-Quran pada waktu itu menyeru kepada kita, wa'lamu annama ghanimtum, perlunya untuk mempunyai ilmu berkenaan tentang pengurusan harta rampasan perang. Terutamanya kepada general, terutamanya kepada pemimpin. Bila berlakunya peperangan, maka bagaimanakah cara pengurusan peperangan, cara pengurusan harta rampasan. Maka pengajaran yang kedua, pentingnya ilmu. Sebab itu, apa kata para ulama, penting untuk menuntut ilmu pada apa jua yang ada kaitan dengan kita. Apa jua ada kaitan? Kalaulah kita ada keluarga, pentingnya ada ilmu agama tentang pengurusan keluarga. Kalaulah contoh kita adalah seorang pemimpin, perlu ada ilmu agama dan ilmu pengurusan tentang bagaimana nak memimpin. Kalaulah contohnya kita nak solat, maka kena ada ilmu tentang solat. Kalaulah contohnya kita nak bersuci, maka kena ada ilmu tentang taharah. Kalaulah kita nak berniaga, kena ada ilmu tentang perkara yang boleh dan tak boleh dalam perniagaan. Kalaulah contohnya kita nak buat umrah haji, kena ada ilmu tentang umrah dan haji. Maka kata para ulama, daripada
perkataan wa'lamu, di mana Allah menuntut supaya mempunyai ilmu di dalam pengurusan harta rampasan perang. Sebenarnya pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, apapun aspek yang ada kaitan dengan kehidupan kita, kita perlu untuk ada ilmu. Nanti bila ada anak, maka kena belajar ilmu tentang bagaimana Islam mengajar untuk mendidik anak. Bila ada cucu, maka bagaimana, dan seumpamanya. Bila ada menantu, maka bagaimana. Maka ilmu adalah penting, walaupun kita tak mampu nak mencapai semua aspek ilmu, tapi sekurang-kurangnya ilmu yang ada kaitan dengan apa yang kita buat. Ilmu yang ada kaitan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Maka ini kita boleh dapat daripada perkataan wa'lamu. Walaupun terjemahannya adalah ketahuilah, tetapi sebenarnya kata dasarnya adalah alima, ilmu. Firman Allah, wa'lamu, dan hendaklah kamu mempunyai ilmu bahawa sesungguhnya apa yang kamu perolehi berupa harta rampasan perang, min syai'in, daripada sesuatu apa pun. Maka bagaimanakah pembahagian dia? Firman Allah, 1/5 pada waktu itu mesti diasingkan untuk siapa? Lillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Allah sebut 6. Bila dapat je harta rampasan perang, 1/5 mesti diambil, dan pada waktu itu adalah untuk 6 yang disebutkan ini. Cuma kata para ulama, daripada 6 ini sebenarnya Allah tak perlukan pun. Allah tak perlukan, sebab Allah memiliki segala-galanya. Maka sebenarnya 1/5 tadi adalah untuk 5 ini. Walir Rasul, untuk Nabi SAW, sebab Nabi dedikasikan seluruh hidup baginda untuk agama, sehingga Nabi tak sempat pada waktu itu untuk mencari harta, sebab Nabi berikan seluruhnya untuk agama. Maka walir Rasul, bahagian yang pertama untuk Rasul, sebab Allah pada waktu itu tak memerlukan. Walidhil kurba, bahagian yang kedua daripada 1/5 untuk keluarga Nabi SAW. Wal yatama, bahagian yang ketiga untuk anak-anak yatim. Bahagian yang keempat wal masakin, untuk orang miskin. Dan bahagian yang kelima wabnis sabil, adalah untuk para musafir. Maka Allah perintahkan bila dapat je harta rampasan perang, 1/5 tak boleh diusik, 1/5 adalah untuk 5 ini. Dan bila Nabi SAW wafat, meninggal dunia, maka pada waktu itu dibahagi kepada 4 golongan. Keluarga Nabi, terutamanya yang susah, dan kemudian anak yatim, orang miskin, dan ibnus sabil, iaitu orang-orang yang bermusafir. Maka Allah perintahkan, bila dapat je harta rampasan perang, 1/5, walaupun disebut 6, tetapi Allah tak memerlukan. Kemudian wafatnya baginda Nabi SAW, maka 1/5 tadi diberikan kepada 4 asnaf, 4 bahagian tadi. Lalu bagaimana pula dengan baki 1/4? Maka dalam hadis diterangkan, baki daripada harta rampasan perang bukan 1/4, 4/5. Contohnya, bila kita dapat harta rampasan perang, Allah suruh jadikan 5 bahagian. Al-Khumus, 1/5. 1/5 untuk yang disebutkan di dalam ayat 41 ni. Selepas kewafatan Nabi, maka bahagian Nabi tidak ada. Maka pada waktu itu untuk lidhil kurba, keluarga Nabi, al-yatama, anak yatim, orang miskin, dan ibnus sabil, musafir. 1/5. Yang ni tak boleh usik. Ini diasingkan. Baki 4/5 barulah dibahagi-bahagikan kepada orang yang berada ikut dalam peperangan. 4/5. Dan 4/5 tersebut untuk orang yang ada kenderaan, maka dia dapat lebih. Sebab dia perlu menguruskan kenderaan dia. Zaman tersebut adalah tentera berkuda. Dan kemudian pada waktu itu yang tentera berjalan kaki, maka dia dapat 1 bahagian. Untuk tentera berkuda, ada riwayat mengatakan 2 bahagian. Ada riwayat mengatakan 3 bahagian. Sebab Atiyah datang lagi. Lajunya merangkak Atiyah. Kejap nak habis lagi sikit tau. Nanti kat ujung baru boleh Assalamualaikum semua orang. Kejap, diam. Sebab kat TikTok ni nanti boleh dengar suara.
Kat TikTok tak ada mic. Okey, sekejap. Lagi beberapa minit je. Okey, minta maaf. Dia datang, dia laju je. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada harta rampasan perang 1/5 apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Baki 4/5, maka pada waktu itu dibahagi-bahagikan di antara tentera Islam yang terlibat dalam peperangan tersebut. Maka dalam hadis ada menyebut untuk tentera pejalan kaki 1 bahagian berjalan kaki. Tetapi untuk tentera berkuda, maka pada waktu itu ada riwayat mengatakan 2 bahagian dan ada riwayat mengatakan 3 bahagian. Kenapa? Kenapa tentera berkuda lebih? Sebab sebenarnya nak menguruskan kuda perang pada waktu itu adalah sesuatu yang sukar, belanja yang banyak. Ini bukan cerita kuda padi. Ini bukan cerita kuda yang pada waktu itu biasa-biasa. Kuda perang adalah kuda yang sangat dahsyat. Sehingga Al-Quran bersumpah wal adiyati dhabha, demi kuda perang. Kuda perang adalah kuda yang pada waktu itu aktif, tak berani, tak takut, kuda yang pada waktu itu boleh meluru dalam medan peperangan, kuda yang sangat dahsyat, dan kos penjagaan kuda perang adalah tinggi. Maka sebab itu Nabi SAW bahagikan harta rampasan perang untuk tentera pejalan kaki dapat 1 bahagian, dan untuk tentera berkuda ada yang riwayat mengatakan 2, ada riwayat mengatakan 3 bahagian. Maka itu secara ringkas. Nanti kita akan sambung balik esok daripada fa'anna lillah. Kenapa Allah sebut lillah? Kenapa pada waktu itu, siapakah yang dimaksudkan dengan lidhil kurba, keluarga Nabi? Itu kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi petang nanti dalam dalam penghabisan ataupun siri terakhir pembacaan kita Al-Adhkar. Alhamdulillah petang ni kalau tak ada apa-apa, kalau saya sihat, kalau saya sempat, kalau tak ada sebarang perkara, insya-Allah petang ni kita khatamkan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala insya-Allah. Lalu kepada sahabat-sahabat yang memang sentiasa selalu dalam pembacaan kita Al-Adhkar, nanti jemput petang nanti. Dan kemudian selepas tu saya akan maklumkan pada hari-hari kemudian kitab apa yang bakal kita baca mudah-mudahan. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu insya-Allah Khamis pagi jam 10 pagi adalah flight saya untuk menunaikan umrah. Maka jika ada yang ingin untuk bersama dalam slot umrah berikutnya adalah pada bulan 2, masih ada kekosongan. Jika ada yang ingin untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bersama dalam infak sambil Mekah, kerana ada yang bertanya, maka boleh maklumkan insya-Allah akan bantu diuruskan di Mekah nanti pada hari Jumaat 25 November. Dan jika ada yang ingin untuk membuat umrah badal untuk ahli keluarga yang telah meninggal dunia, insya-Allah pada waktu itu boleh maklumkan insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.